Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Kaya yang telah melumrahkan bahasa sebagai alat kepada manusia untuk berkomunikasi dan saling memahami antara satu sama lain. Apakah yang dikatakan bahasa? Secara mudahnya, bahasa adalah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Jadi, satu kelompok manusia ini akan wujud pula variasi bahasa ataupun kelainan bahasa yang mungkin disebabkan oleh beberapa sebab ataupun beberapa faktor. Kelainan ini dikatakan variasi bahasa yang bermaksud bentuk-bentuk bahasa itu berbeza antara penutur pada sudut A dengan penutur pada sudut C, dipisahkan oleh sudut B. Dengan kata lain, jarak antaranya akan sedikit berbeza antara pengguna bahasa tadi dengan satu kelompok yang satu lagi. Kemudian, berdasarkan situasi ataupun berdasarkan kepada variasi tadi, lahirlah dialek. Dialek ini dikatakan secara mudahnya, dialek ini adalah kelainan bahasa yang berbeza dari segi sebutan, kosakata, tata bahasa daripada bahasa baku. Dengan kata lain, bahasa dialek ini ataupun bahasa dialek ini adalah bahasa yang tidak baku, yang digunakan secara tidak rasmi dalam perhubungan kekeluargaan dan juga perhubungan harian antara penutur. Di negara kita, Malaysia, sama ada di Malaysia, Semenanjung Malaysia dan juga Malaysia Timur, pelbagai dialek kita jumpa, ya, iaitu berdasarkan kepada faktor geografi lah. Antaranya dialek di Semenanjung, di bahagian utara Semenanjung terdapat dialek Perlis, dialek Kedah, dialek Pulau Pinang dan dialek Perak Utara. Kemudian dialek Perak secara khususnya bertempat di Perak Tengah. Kemudian di bahagian timur Semenanjung terdapat dialek Kelantan, iaitu kawasan di negeri Kelantan dan kawasan sempadan antara Pahang dan Terengganu. Kemudian dialek Terengganu di negeri Terengganu, dialek Pahang di negeri Pahang. Kemudian di bahagian selatan terdapat dialek Selatan, merangkumi dialek Perak Selatan, Selangor, Melaka dan Johor. Kemudian di Negeri Sembilan, dialek Negeri Sembilan. Manakala di Sabah terdapat dialek Sabah yang lebih tertumpu di Pulau Labuan dan sekitar Beaufort. Di Sarawak pula, dialek Sarawak, iaitu pada bahagian pertama, khususnya di Kuching dan Pantai Utara, serta kawasan Miri, Bintulu dan Sibu. Jadi, begitulah keadaan dialek di Malaysia kita ini, pelbagai dialek. Jadi, oleh sebab bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Malaysia adalah khazanah yang tidak ternilai harganya, maka Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengambil inisiatif mendokumentasikan dialek ini supaya boleh menjadi bahan rujukan kepada seluruh manusia yang inginkan ketepatan makna secara agak tekal. Jadi, satu daripada usaha ini, DBP telah mewujudkan siri glosari dialek Melayu Semenanjung secara menerbitkan buku glosari yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Antara buku glosari yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah glosari dialek Terengganu yang sudah masuk edisi kedua cetakannya.
glosari dialek Negeri Sembilan, glosari dialek Perak, glosari dialek Kedah pun dah masuk edisi kedua, glosari dialek Pahang, glosari dialek Melaka, glosari dialek Pulau Pinang dan glosari dialek Johor. Inilah inisiatif usaha yang telah dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mendokumentasikan dialek-dialek di Semenanjung dengan menerbitkan buku glosari dialek. Jadi pada hari ini, insya-Allah kita akan melihat buku glosari dialek Kelantan. Buku glosari dialek Kelantan sememangnya pada bahagian fizikalnya, keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka terpampang pada kulit bahagian hadapan, dan tahun keluarannya pada tahun 2016. Kemudian dari segi saiz ataupun fizikal buku ini, saiznya cara mudahnya ukuran 11 cm, kemudian panjangnya 18 cm yang senang dibawa ke mana-mana. Kemudian tebalnya 329 muka surat, termasuk muka surat bibliografi yang belakang sekali. Dan kulit pada bahagian hadapannya gambar foto, 3 gambar foto yang menggambarkan Kelantan, iaitu foto jualan di Pasar Siti Khadijah, kemudian foto Wow Bulan, dan satu lagi ialah foto pintu gerbang Istana Kota Lama. Jadi ini adalah image Kelantan. Jadi sesuai dengan bukunya dinamakan Glosari Dialek Kelantan, dan harganya adalah bertepatan dan sememangnya tidak ternilai dari segi wang, RM25 sahaja. Dalam melahirkan buku glosari dialek Kelantan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka telah telah mengembelengkan tenaga penyelidik seramai 5 orang, iaitu terdiri daripada Haji Abdul Jalil Haji Anwar, Abdul Hamid Mahmud, Tengku Fauziah Kumat, Haji Abdullah Haji Saleh dan Ismail bin Saleh. Manakala pakar rujuk dalam melahirkan glosari ini adalah Nur Hashimah binti Jalaluddin. Jadi dengan kerjasama dengan pengembelengan tenaga pakar-pakar ini, alhamdulillah telah berjaya melahirkan satu glosari yang agak mantap dan boleh digunakan pakai oleh sesiapa yang berkehendakkan kepada dialek Kelantan secara tekal maknanya, dan kepada siapa yang inginkan buku ini boleh didapati di kedai-kedai buku, khususnya di kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Kalau di Kota Baru ni, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur ada kedai bukunya dan boleh dapati di sini. Kemungkinan harga asasnya RM25, tetapi kemungkinan lah apabila tuan-tuan pembeli yang rasa berkehendakkan buku ini boleh runding dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, kemungkinan adalah sedikit persen potongan harga kerana datang ke Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mendapatkan khazanah yang kita ada ini. Baik. Jadi itu dari segi fizikal buku, ya. Kita pergi kepada apakah yang terdapat dalam buku ini. Buku glosari dialek Kelantan ni, dari segi antrinya ataupun jumlah perkataan yang dihurai, sebanyak 1017 perkataan telah dimuatkan dalam buku ini. Sebahagian besar perkataan yang dimuatkan dalam buku ini dikesan daripada masyarakat penutur melalui kajian lapangan, dengan erti kata bagaimana perkataan itu digunakan di dalam masyarakat dan dibukukan mengikut apa yang telah digunakan dan sesuai dengan makna penggunaannya. Kemudian entrinya juga dikutip daripada kajian kepustakaan daripada Kamus Dewan edisi ketiga serta terbitan lain yang dijumpai di Kelantan dan tidak ada
di negeri lain. Jadi hasilnya sebanyak 1017 entry telah dapat dimuatkan dalam buku ini untuk membantu para pengguna bahasa khususnya yang ingin mengetahui tentang dialek Kelantan untuk disajikan kepada semua. Baik, setelah saya teliti buku ini, sememangnya mempunyai keistimewaannya yang bagi saya sesuai untuk dijadikan satu rujukan yang rasmi. Yang pertama, susunan kata masukan mengikut abjad. Sebagaimana kamus, ya. Dia susun mengikut abjadnya. Sebagai contohnya, daripada muka surat 3 sampai muka surat 8, abjad A telah disenaraikan perkataan-perkataan. Kemudian muka surat 9 sampai 39 abjad B. Kemudian abjad C muka surat 40 sampai 43 dan seterusnya sehingga habis abjad telah termuat dalam buku ini. Kemudian keistimewaan yang kedua ialah buku ini sebutan perkataan yang dimuatkan dalam buku ini telah ditranskripsikan sebutannya dalam tulisan fonetik. Dalam tulisan fonetik ataupun tulisan bagaimana setiap huruf itu dibunyikan. Jadi sebagai contoh pada muka surat 40 perkataannya dieja dengan CA. CA sebenarnya kalau ikut ejaan baku, sebutan baku ca. CA ca. Tetapi dalam dialek Kelantan, CA membawa dua keadaan. Satunya ca, satu lagi ialah ca. Jadi ca ini ada maknanya yang tersendiri, manakala ca itu dalam bahasa Kelantan, dalam dialek Kelantan mempunyai artinya yang lain daripada ca. Jadi begitulah cara transkripsi tadi untuk membezakan perkataan ataupun entry yang disenaraikan itu mempunyai sebutan yang berlainan. Yang ketiga keistimewaannya, buku ini telah dimuatkan kelas kata yang telah menjadi entry kepada buku ini. Sebagai contoh pada muka surat 40 tadi, iaitu perkataan ca dan juga ca tadi. Ca, kelas katanya ialah kata nama, manakala ca ialah kelas katanya ialah kata kerja. Jadi jelas, bukannya ca itu sebagai kata kerja, bukannya ca itu sebagai kata nama, tetapi ca itu ialah kata kerja. Manakala ca itu ialah kata nama. Rujukan secara mudahnya saya bagi contoh pada muka surat 40. Kemudian makna. Makna telah diberi secara khusus sebagaimana yang dijumpai dalam lapangan dan juga ditambah rujuk dengan kajian perpustakaan. Kita tengok perkataan tadilah. Ca, iaitu diberi makna kawasan tanah rendah tempat menakung air kotor. Atau kawasan tanah rendah tempat menakung air kotor. Ataupun air kumbahan. Jadi tanah lembah itu akan menjadi busuk dan tanah itu bersama dengan lumpur tadi dipanggil ca bagi orang Kelantan. Kemudian ca pula dia diterjemahkan secara mudahnya ialah bagaimana kerja terpancutnya sesuatu cecair. Dia panggil ca. Jadi makna ini telah dijelaskan untuk memberi kepahaman. Kemudian keistimewaan yang kelima, bagaimana perkataan ini digunakan dalam ayat mengikut dialek dan seterusnya ditranskripsi serta maksudnya diberi juga dalam bahasa Melayu baku. Lagi saya berfokus kepada perkataan mudah tadi iaitu ca dan ca tadi. Contoh ayatnya, orang curi itu gelecoh masuk dalam ca masa dia lari. Itu dalam dialek Kelantan. Kemudian diberi pula bagaimana nak menyebut ayat itu dalam
dalam konteks tulisan fonetik ataupun transkripsi fonetik. Kemudian dia bagi maksud dalam bahasa baku. Orang curi itu gelecoh masuk dalam ca masa dia lari. Dalam bahasa bakunya, pencuri itu tergelincir masuk dalam limpahan air kotor semasa dia lari. Jadi jelas ca tadi ialah tempat menakung air kotor ataupun air kumbahan. Sama juga dengan perkataan ca. Ca telah diberi dalam penggunaannya dalam ayat bahasa Kelantan, dialek Kelantan. Contohnya buka tu apa dia tu? Ni tulisan fonetik ya, tulisan fonetik. Buka tu ca tu kok celah-celah batu. Cuba tengok tu. Air tu dia nak cerita pasal air. Air tu ca tu kok celah-celah batu. Maksud dianya air bukit itu ya. Air itu telah terpancut keluar daripada celah-celah batu. Jadi melalui ayat dalam dialek tadi yang telah ditranskripsi tadi boleh dibaca dalam bahasa baku dan diberi contoh ayat diterjemahkan daripada bahasa dialek tadi. Jadi itu antaranya keistimewaan yang saya jumpa setelah saya meneliti buku glosari dialek Kelantan. Jumpaan lain dalam buku ini yang istimewa setelah saya teliti ialah dari aspek makna. Satunya makna yang diperluas. Maksudnya penjelasan maknanya diberi nombor. Apabila diberi nombor menunjukkan satu entry tadi mempunyai makna lain selain daripada makna utama. Kita ambil contoh pada muka surat 6 ya, pada muka surat 6 dalam buku ni, iaitu perkataan anda. Perkataan anda. A-N-D-A-H. Anda. Sebutannya anda. Dalam bahasa Kelantan. Maksud yang pertama, makna yang pertama, meneruskan pekerjaan yang besar, perlawanan yang hebat. Anda. Maksud yang kedua, menghantuk ataupun memukul. Sama ada memukul orang ataupun memukul benda. Anda, ya. Jadi perkataan anda ni dalam bahasa Kelantan ada dua makna lah. Satunya anda meneruskan kerja, satu lagi anda tu menghantuk ataupun memukul sesuatu. Pun diberi setelah diberi makna dijelaskan dalam konteks penggunaan ayat, ya, penggunaan dalam ayat dan telah diberi penerangan dalam ayat bahasa baku juga. Jadi makna yang diperluaskan ini boleh kita jumpai dalam buku ini dan pengguna bahasa akan merasai sesuatu yang nikmat daripada makna yang diberi itu dijumpai dalam dialek Kelantan. Ini satu lagi perkataan yang saya nak bagi contoh pada muka surat 167, iaitu perkataan kopeng. Perkataan kopeng, bahasa Kelantan jangan sebut macam lain ya. Memang ejaannya kopeng. Ditranskripsikan sebagai kopeng. Satunya bermakna suara yang sengau. Suara yang mempunyai sengau. Kopeng. Kemudian satu lagi berkenaan hidung yang cacat. Hidung yang cacat dipanggil kopeng juga. Tadi berkaitan dengan suara. Yang ini berkaitan dengan hidung. Jadi hidung yang cacat, kemungkinan hidung tadi dia panggil kepek ataupun pesek. Dipanggil hidung kopeng. Dan satu lagi ialah berkaitan dengan suara yang dikeluarkan. Jadi penggunaan dalam ayatnya telah diberi penjelasan dalam buku ini, boleh menambah kefahaman tentang apakah yang dikatakan kopeng itu.
Kemudian yang kedua jumpaan yang saya nak jelaskan, iaitu bukan yang kedua lagi, makna yang diperluaskan. Saya ambil satu lagi lah ya. Saya ambil satu lagi pada muka surat 268, iaitu perkataannya ialah perkataan ranya. Perkataan ranya. Ya, perkataan ranya. Ejaan telah dimasukkan dalam transkripsi fonetik. Yang pertama sekali, ranya ni dalam kelas kata kerja, mengambil makanan dengan menggunakan tangan daripada hidangan yang banyak secara sesuka hati. Ranya. Jadi ranya. Dia nak ambil itu, nak ambil ini, dia ambil semua dalam masa jamuan itu. Yang keduanya, ranya dia bermaksud membersih telaga ataupun membuang seluk-seluk di dasar telaga untuk menjernihkan air telaga nanti. Jadi dua makna ini digunakan dalam konteks yang berbeza. Satunya mengambil makanan secara tidak berdisiplin semasa hidangan. Yang keduanya membersihkan telaga supaya air telaga nanti apabila dibersihkan dasarnya menjadi lebih bersih daripada yang sebelumnya. Jadi inilah yang dikatakan makna yang diperluaskan yang mempunyai keistimewaan yang terdapat dalam buku ini. Yang kedua, jumpaan keistimewaan dalam buku ini saya jumpa dari segi ejaan. Ya. Ejaan biasa tetapi sebutan berlainan. Dalam konteks istilah linguistik dia panggil homograf. Homograf. Iaitu dilahirkan dalam entry yang ejaannya sama tetapi entry yang berbeza. Contohnya pada muka surat 15 ya, pada muka surat 15 iaitu perkataan behe. Perkataan behe. Dan behe pada entry pada muka surat 15 itu yang dikelaskan sebagai kata nama, bintik-bintik pada kulit akibat terkena sesuatu yang berbisa. Ataupun dengan sebutan lain orang Kelantan panggil bedah. Kemudian behe ni juga telah menjadi satu entry lain, iaitu sebagai kata kerja. Tetapi kalau kita sebut sebagaimana sebutan pertama tadi, behe, behe, tetapi hak ni behe, tak boleh kita baca behe, tetapi kita kena baca behe. Behe ni berarti memukul sesuatu ataupun memukul seseorang. Behe. Inilah yang saya katakan homograf, ejaan yang sama tetapi sebutan yang berlainan dan membawa makna yang berlainan. Jadi ini istimewanya buku ni apabila dipermudahkan dengan sebutan fonetik, dengan ejaan fonetik, transkripsi fonetik, maka cara penyebutannya berbeza. Jadi inilah sedikit sebanyak berkaitan dengan buku yang kecil molek ni, dan boleh diguna pakai di mana-mana, boleh dibawa di mana-mana, dan saya syorkan supaya para pengguna bahasa yang berminat menggunakan bahasa Kelantan, gunalah buku ini sebagai rujukan sekiranya memerlukan makna perkataan yang diragukan. Kemudian saya nak bagi satu cadangan berkaitan dengan buku ini kerana buku ini diterbitkan pada tahun 2016. Sekarang ni 2021, dengan erti kata jangka masa dah beberapa tahun itu sebenarnya kita akan ada jumpaan-jumpaan dalam kalangan di lapangan, perkataan yang perlu kita tambah dalam buku ini. Pada muka surat 304 sebagai contohnya, bagi saya perkataan ni kita tak boleh tekalkan dengan makna begitu, iaitu perkataan te. Ti itu te. Te tu dalam bahasa Kelantan, te tu berarti memukul. Dan dalam buku ini hanya meletakkan makna te tu sebagai memukul.
Tetapi sebenarnya apabila kita berada di lapangan, itu juga bererti menghala ke arah tertentu. Nak kita lah ke mana tu? Nak kita ke mana? Berarti menghala ke arah tertentu. Dengan arti lain, buku ini boleh dimurnikan pada satu ketika dalam edisi yang baru dengan penambahan maknanya. Sama juga pada muka surat 324, iaitu 324 perkataannya ialah perkataan WA. Wah deh. Wah tu sebenarnya kalau kita sebut WA itu sebagai wah tu layang-layang. Dalam buku ni dia tak masukkan wah tu sebagai layang-layang. Dia masukkan sebagai panas hati atau marah. Wah, dia transkripsi menjadi wah ataupun berdua. Sewajarnya WA ni juga ditambah entry menjadi wa. Wa bagi orang Kelantan ialah nenek. Jadi dengan arti kata WA tadi boleh ditambah maknanya, satu yang bermaksud layang-layang, kemudian ataupun panas hati, dan satu lagi ialah nenek. Dia panggil wa juga. Kadang-kadang dia panggil cik wa. Jadi itulah antara cadangan. InsyaAllah saya kira dalam bahasa dan pustaka pada edisi yang akan datang akan melihat dan menambah koleksi entry dalam ni untuk diterbitkan yang lebih baik. Tetapi sekarang ni bagi saya glosari dialek Kelantan ni yang terbaik untuk dijadikan rujukan kepada pengguna bahasa dialek Kelantan. Jadi saya kira dah begitu semangat. Bagi saya memang saya bersemangat sangatlah dalam hal dialek Kelantan ini. Sebagai kesimpulannya, apa yang saya dapati, perasaan halus saya dapati setelah saya selidik buku ini, setelah saya baca buku ini, setelah saya meneliti buku ini, maka wajarlah warga negara Malaysia ni utamakan bahasa kita. Utamakan bahasa Melayu dalam penggunaan bahasa seharian. Jadi selongkarlah bahasa kita di sebalik variasi bahasa, di sebalik dialek bahasa. Jangan tergesa-gesa untuk mencedok bahasa lain sedangkan bahasa kita masih boleh digunakan pakai dan begitu begitu menyentuh perasaan, menyentuh naluri semasa kita menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi alhamdulillah kayanya bahasa kita, khazanahnya glosari dialek Kelantan boleh dibuktikan bahawa bahasa Melayu kita ni semamanya kaya. Kemudian kerana lenggok bahasa yang kita rasa macam digunakan pakai oleh masyarakat, boleh dijadikan bahasa standard pada satu ketika nanti melalui buku-buku yang telah dihasilkan seperti ini. Jadi itu saja daripada saya tentang glosari dialek Kelantan. InsyaAllah kita sama-sama menikmati apa yang terdapat dalam glosari dialek Kelantan ini dengan harganya hanya tertulis RM25 sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.